Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Syaira binti Nur Azli dari kos Science Actuary dan saya juga dari kelas CS11. Hari ini saya ingin membentangkan projek assignment saya untuk CTU 552. Tajuk yang saya telah pilih untuk CTU 552 iaitu tokoh yang mencorakkan peradaban manusia dalam bidang fizik. Tokoh yang saya telah pilih untuk projek assignment saya ini ialah Isaac Newton. Pertama sekali, saya ingin menerangkan apakah itu fizik. Istilah fizik berasal dari perkataan Yunani fizika yang bermaksud pengetahuan alam yang melibatkan kajian mengenai gerakan, objek, ruang masa, tenaga, daya dan sebagainya. Matlamat kajian fizik adalah untuk memahami bagaimana alam semesta berfungsi. Secara umumnya, fizik melibatkan kajian alam sekeliling dan sifat fizikal jirimnya. Kajian fizik ini melibatkan bagaimana, mengapa dan hubung kait antara mereka ini berlaku. Objektif kajian yang saya dapat perolehi dari projek ini ialah untuk mengkaji asal-usul Isaac Newton, untuk mengkaji metod kajian Isaac Newton serta pemikiran yang dicapai dalam bidang fizik terutamanya, memahami sumbangan-sumbangan Isaac Newton dalam bidang fizik dan juga mengkaji kontroversi yang dihadapi oleh Isaac Newton ketika melakukan kajiannya atau semasa menyebarkan ilmunya dalam bidang fizik. Seterusnya, saya ingin menerangkan tentang permasalahan kajian yang saya dapati dalam bidang fizik ini. Perkembangan teknologi dari semasa ke semasa sedikit sebanyak membantu memudahkan pengkajian, penerokaan sesuatu ilmu yang baharu. Perkara ini menjadikan masyarakat lebih berpengetahuan tinggi, berfikiran lebih jauh dan matang. Akan tetapi, masyarakat lebih angkuh dan sombong dengan penemuan berkaitan alam. Segelintir besar manusia kerap melakukan kemusnahan walaupun sudah menemui kebenarannya tentang alam ini. Walau bagaimanapun, kita sebagai umat Islam perlulah belajar dan memahami akan segala penemuan yang ditemui oleh ahli-ahli fizik ini supaya kita lebih beriman dan bertakwa kepada Tuhan semesta alam. Seterusnya, metodologi kajian. Kajian ini dilakukan dengan menganalisis maklumat yang berbincangkan tentang tokoh yang dipilih secara kualitatif. Maklumat-maklumat yang diperoleh daripada artikel, jurnal dan buku adalah dikaji untuk memenuhi objektif kajian. Seterusnya, hasil kajian yang saya dapati melalui Isaac Newton ini ialah beliau seorang ahli fizik dan matematik yang juga berjaya mendalami kajian tentang optik dan cahaya. Saintis genius ini terkenal dengan hukum fizik yang dikajinya iaitu hukum Newton. Erti kata lainnya, hukum gerakan. Karya terhebat Sir Isaac Newton antaranya adalah Mathematical Principles of Natural Philosophy dan juga The Optics. Penemuan tentang hukum fizik dan juga penciptaan teleskop oleh Newton ini dicatatkan di dalam buku-buku tersebut telah mengagumi ramai orang termasuklah para saintis yang terhebat lain. Sebelum saya menerangkan tentang asal-usul dan sumbangan Isaac Newton, saya ingin membincangkan tentang kata-kata Newton yang telah menarik perhatian saya iaitu no great discovery was ever made without a bold guess. Dari sudut pandangan saya, kata kunci yang iaitu bold guess dimaksudkan bahawa penemuan dan kesimpulan intelektual yang tidak dijangka akan berhasil atau yang menentang stereotip saintifik semasa itu juga mampu menjadi satu inovasi wajar. Oleh itu, petikan tersebut memberi inspirasi untuk menyetujui hipotesis yang rawak akan mungkin juga menjadi sumber penemuan hebat terbaru nanti. Jadi sekarang saya ingin menerangkan tentang Isaac Newton. Isaac Newton ini dilahirkan pada 4 Januari 1642 dalam keadaan yang pramatang dan berukuran yang sangat kecil, dan hal ini amat dikhawatiri oleh ibu bapanya. Tapi Isaac Newton berjaya hidup selama 85 tahun sehingga 31 Mac 1727. Dan pada 5 Jun 1660, Newton telah berdaftar di Trinity College. Dan pada mulanya, Isaac Newton memilih falsafah daripada realiti fizikal iaitu fiziks. Tapi kemudiannya dia dilantik sebagai Lucasian
Professor of Mathematics kerana dia dapat mengkaji dengan secara mendalam tentang matematik dan telah berjaya menamatkan pengajaran ijazahnya pada April 1665. Seterusnya, idea dan sumbangan Isaac Newton yang telah saya kaji boleh dibahagikan kepada 3, iaitu hukum gerakan, teleskop dan juga kalkulus. Pada tahun 1687, karya Mathematical Principles of Natural Philosophy telah diterbitkan untuk kegunaan orang ramai untuk mengaplikasikan ilmu fizik dan matematik yang Isaac Newton telah dipraktikkan. Antara ilmu yang terdapat dalam karya tersebut ialah hukum gerakan atau spesifiknya hukum gerakan Newton. Terdapat 3 hukum gerakan Newton ini, iaitu hukum 1, hukum 2, hukum 3. Hukum pertamanya sering dikaitkan dengan inertia. Inertia ini ialah kecenderungan objek kekal pegun atau bergerak. Hukum kedua Newton adalah menjelaskan tentang daya pada sesuatu benda mengakibatkan perubahan momentum. Pergerakan sesuatu benda bergantung kepada daya bersih dan jisim membataskan pecutannya. Dan hukum ketiga boleh dilihat melalui perubahan arah sesuatu objek walaupun daya dikenakan dan magnitud yang sama dikenakan ke atas objek tersebut. Dan pada tahun 1668, Isaac Newton telah mencipta Newtonian teleskop menggunakan cermin cekung dan cermin sekunder di berpenjuru rata untuk menghasilkan pantulan cahaya dan memantulkan imej. Pada tahun 1669 pula, Isaac Newton menemui idea-idea dasar kalkulus, contohnya aplikasi teknik algebra terhadap masalah geometri, binomial theorem dan infinitesimal dalam cerun lengkung atau kawasan bawah lengkungan, tetapi tidak dipublikasikan kepada umum. Seterusnya, karya-karya Isaac Newton yang saya telah sebutkan tadi, iaitu tentang matematik dan cahaya. Pada mulanya, pada tahun 1687, karya Mathematical Principles of Natural Philosophy telah diterbitkan untuk kegunaan orang ramai untuk mengaplikasikan ilmu fizik dan matematik yang Isaac Newton telah temui. Dan pada April 1665, Newton menamatkan pengajaran ijazahnya dengan keputusan yang luar biasa di Trinity College, dan pada tahun tersebut juga telah dilanda wabak di Cambridge dan universiti terpaksa ditutup. Wabak itu telah menyekat kebebasan dalam melakukan aktiviti kerja atau pembelajaran selama 2 tahun. Tetapi Newton tidak leka dan berbaring sahaja. Pada tahun wabak itu melanda negara, Newton meneruskan kajiannya dan akhirnya menemui asas kalkulus dan meluaskan wawasan awal mengenai esei. Kebanyakan idea yang disumbang di optics yang menerangkan semua cahaya homogen mempunyai warna yang tepat melalui degree of refrangibility dan warna tidak dapat diubah oleh pantulan dan biasan. Seterusnya, saya ingin menegaskan tentang kepentingan kajian Isaac Newton terhadap 3 hukum Newton tersebut membolehkan beliau menjawab persoalan tentang bagaimana orbit dan bulan mengelilingi bumi. Dengan itu, Newton kaitkan hal tersebut dengan gerakan planet-planet di orbitnya mengelilingi matahari mesti berkurang dengan segi 4 jarak planet dan matahari. Newton juga membandingkan jarak di mana bulan di orbitnya dengan ukuran yang diketahui dialihkan dari jalur tangent yang 1 saat dengan jarak di mana satu badan di permukaan bumi jatuh dari keadaan rehat dalam 1 saat. Walau bagaimanapun, saya mendapati bahawa terdapat beberapa kontroversi atau konflik yang berlaku kepada Isaac Newton. Konflik berlaku mengenai teori cahaya. Robert Hooke
dan yang juga dikenali sebagai pemimpin Royal Society dan juga menganggap dirinya master in optics, memberikan kritikan kepada Newton tentang pergerakan cahaya. Newton mempercayai bahawa cahaya bergerak secara lurus manakala Hooke bertegas cahaya adalah gelombang. Newtonian teleskop yang dicipta oleh Isaac Newton menggunakan cermin cembung dan mampu memantulkan pancaran convergen dari cermin ke lensa mata yang dipasang di sisi tiub. Namun idea ini ditentang oleh Hooke kerana menurutnya cermin cekung lebih banyak menghasilkan herotan. Tragedi yang berlaku menyebabkan reputasi Newton meningkat di Royal Society kerana kejayaan Newtonian teleskopnya, dan Hooke pula dijatuhkan. Namun Hooke berterusan mengkritik idea tunjang Newton terhadap cermin tersebut, lalu membuatkan Newton menarik diri dari Royal Society. Akhir sekali, pencapaian Newton yang saya dapat kaji ialah pencapaian Newton di Royal Society. Dalam kesibukan dalam mendalami ilmu sains dan matematik, Newton diberi tanggungjawab dan dilantik sebagai Guardian of the Royal Mint di Royal Society pada tahun 1696. Pertubuhan ini bertujuan untuk memperkenal, mempromosi dan menyokong kejayaan perkembangan bidang sains dan untuk menggalakkan penggunaan sains untuk kemanfaatan manusia. Bukan itu sahaja, Newton dianugerahkan pangkat Tuan atau Sir yang terhormat di hadapannya oleh Ratu Anne pada tahun 1705. Hal ini demikian kerana Newton bukan dari keturunan pihak berkuasa atau diraja. Jadi pengiktirafan tersebut diberi oleh Ratu Anne sebagai pengiktirafan jasanya terhadap ilmu yang ditemui dan diterbitkan karyanya. Akhir sekali, pencapaian terbesar Isaac Newton ialah Presiden Royal Society pada tahun 1703. Jadi, di sini dapat disimpulkan bahawa penyelidikan Sir Isaac Newton dan saintis-saintis lain bukan hanya untuk digunakan sepenuhnya, namun begitu penemuan ilmu-ilmu tersebut seharusnya menjadi motivasi untuk melanjutkan penyelidikan terhadap alam supaya dapat memanfaatkan orang lain. Ilmu fizik sangat penting kerana diaplikasikan kehidupan seharian dan meningkatkan kualiti kehidupan sehari-hari. Ilmu fizik bukan sahaja meliputi kepentingan untuk hidup manusia, malah hukum fizik menjelaskan fenomena angkasa lepas, astronomi, sistem suria, alam semesta secara keseluruhannya. Isaac Newton juga mengkaji ilmu angkasa, agama dan optik. Dengan itu, Newton terbukti antara ahli saintis yang sangat berpengaruh dan bijaksana dalam bidang fizik. Cadangan yang boleh dikaitkan dengan umat Islam melalui kajian fizik dari Sir Isaac Newton ini ialah manusia perlulah mempelajari dan memahami ilmu fizik supaya umat Islam khususnya dapat menghargai keindahan ciptaan Tuhan. Tanpa saintis yang mengkaji prinsip dan hukum fizik ini, kewujudan alam semesta atau fenomena alam yang berlaku mungkin tidak dapat difahami dan diketahui dengan lebih mendalam lagi. Akhirnya, ilmu sains atau fizik ini sendiri meliputi pelbagai aspek dan ini menunjukkan bahawa ilmu Allah itu sangat luas dan kita patut mempelajari dan mengkajinya. Ilmu-ilmu ini bukan saja dapat memanfaatkan manusia, malah flora, fauna dan seluruh alam semesta. Itu saja tentang Isaac Newton. Sekian, terima kasih.